Jadi saya akan jual kontrak sell di 347.5. Jadi untuk kali ini kita akan sell 2 kontrak. So apa yang kita boleh buat, ini adalah satu kontrak dan kita highlightkan dia, kita beri quantity, kita jual 2 kontrak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan berjumpa lagi di AOT, Advanced Option Traders Channel. Saya sentiasa doakan you all semua sentiasa dalam keadaan sihat dan diberikan keberkatan dan keuntungan melipat kali ganda dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam video kali ini saya nak bercakap tentang strategi Advanced Option yang agak popular juga. Dan kita akan gunakan strategi ini untuk dijadikan satu strategi yang lebih efektif untuk kita semua boleh gunakanlah dengan dengan keadaan-keadaan market yang tertentu lah. So, stay tune hingga ke akhir video ini. Semoga you all semua dapat bermanfaat dari video ini. And you all semua boleh ulang-ulang tonton video ini untuk lebih faham macam mana cara kita nak menggunakan strategi ini. Sebelum saya pergi ke situ, saya mohon bantuan daripada you all semua agar dapatlah tekan butang subscribe dan button loceng untuk notification video-video kami yang seterusnya. Kesudian you all semua akan dapat banyak membantu channel kami ini supaya kami boleh buat lagi video-video yang best-best untuk merungkai the secret of Advanced Option untuk you all semua di masa-masa akan datang. Okay, saya juga ingin menjemput you all semua untuk menyertai komuniti kami di Discord channel kami secara percuma saja. Untuk kita boleh bertukar-tukar fikiran dan pendapat. Juga you all boleh bertanya tentang apa sahaja. Ramai kawan-kawan super trader nanti yang akan cuba menjawab soalan-soalan you guys di sana. Matlamat komuniti kami ini adalah untuk kita boleh bertrading secara berjemaah, insya-Allah. Dan link untuk Discord kami ini ada kami sediakan di description di bawah. Dan untuk disclaimer, seperti biasa, kami bukanlah pakar penasihat pelaburan yang bertauliah. Video ini cuma bertujuan untuk entertainment dan pengetahuan sahaja. Segala keuntungan dan kerugian akibat trading adalah di atas tanggungjawab anda sendiri semua. Baik, kita terus saja ke topik kita untuk kali ini. Pada kali ini kita akan pilih stok yang kena dengan technical analysis kita sebentar lagi. Jadi setup ini hanya untuk demo saja dan anda dinasihati supaya tidak copy bulat-bulat trade yang saya nak tunjukkan ini. Ini hanyalah contoh saja untuk you all semua faham macam mana cara kita nak set strategi yang saya akan tunjukkan sebentar lagi ni. So kita terus saja ke trading view. Pada kali ini kita akan menggunakan FB. So FB adalah Meta Platform Incorporation ataupun ticker simbolnya adalah FB. Dan seterusnya kita akan tengok pada pendapat kami dia baru break HMA 200. So kemungkinan besar dia akan naik lah. Selepas inilah kemungkinan hari esok dia akan naik dan naik lagi. Jadi untuk strategi yang kami akan tunjukkan sebentar lagi ini adalah kita nak kenaikan ataupun dia sideways, dia dalam keadaan sideways dan slightly bullish. Maksudnya dia mungkin akan duduk 2-3 hari sideways dan lepas tu dia akan naik kepada bullish. So strategi ini hanya sesuai kepada dalam keadaan sideways ke bullish. So kalau daripada technical analysis yang ada di sini, kita nampak dia dah cross daripada HMA dan dia akan dah start juga untuk bergerak ke atas, and then kita nampak di bawah ni juga dah menunjukkan tanda DMI bersilang, bermaksud dia dah start nak menaik ke atas lah.
So jadi kalau dia duduk sideway 2-3 hari akan mendapatkan kata ada benefit untuk kita, dan seterusnya dia akan naik pun akan benefit untuk strategi yang kami akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, seterusnya kita terus pergi kepada platform. Di platform, okey, kita seperti biasa kami menggunakan Tastywork untuk trading advance option. So pada anda yang belum lagi mempunyai account Tastywork, bolehlah apply account Tastywork untuk buat untuk trading lah. Cuma di account Tastywork ni tiada demo, hanya live sahaja, tapi untuk memohon Tastywork punya account ataupun platform ini adalah secara percuma. So anda boleh terus memohonlah secara percuma. Okey, jadi dalam kali ini kita seperti tertera di atas ini, kita menggunakan FB ni. So FB kita dah dapatkan FB ni. Apakah syarat yang paling utama dalam strategi ini yang kita akan gunakan sebentar lagi adalah kita nak cari counter-counter yang mempunyai 4 liquidity star. So ada 4 liquidity star ni yang bermaksud kita mudah untuk kita masuk satu-satu position dan juga mudah untuk kita keluar daripada position tu lah. So itu adalah faktor utama. Kita mencari liquidity rating yang 4 star, dan faktor yang kedua, kalau boleh kita nak mencari yang IV ataupun IV percentile ataupun IVR dia yang sedang meningkat naik. So maksudnya kalau macam di sini mungkin agak slightly higher sikit untuk FB, tetapi kalau kita boleh tengokkan di sini, kita pergi kepada chart di sini. Kalau kita tengok IB punya chart, dia nampak di sini macam sedang menaik lah. So jadi kita akan menggunakan DTE yang juga agak pendek. So kita rasa sesuai untuk kita enter position ni lah, sebab kita nakkan kalau boleh IB ni yang sedang menaik. So nampak di sini kelihatan macam IB ni sedang nak naik. So jadi saya rasa itu adalah benefit untuk kita menggunakan strategi inilah. Itu adalah faktor yang utama. So kita terus pergi saja ke option chain. Okey, di option chain ini kita sebelum kita set upkan strategi ini, kita perlu mencari di manakah DTE yang paling sesuai yang kita nak gunakan. So di sini saya akan menggunakan 10 hari untuk strategi ini. Saya akan menggunakan 10 hari untuk DTE. Maksudnya kita ada 10 hari sebelum tamat tempoh kontrak option inilah. So saya akan gunakan 10 hari di sini. So jika pada yang you all yang tak jumpa 10 hari ini, you all boleh pergi check dekat atas ni di button corong ni, dan kita boleh klik dekat all expiration. Kalau you all klik dekat regular expiration, dia tak nampak yang ada 10 hari punya expiry date. Manakala bila you all klik dekat all expiration, dia akan appear ada 10 hari punya DTE lah. So jadi you all klik di 10 hari. Dan apa yang kita perlu buat sekarang ni adalah kita nak menjual ataupun kita nak sell contract call di bahagian call ni lah. So kita nak, di sini adalah bahagian call. So kita nak sell satu contract call di sini. Okey. Diingatkan bahawa sebelum bila kita menggunakan strategi-strategi yang menjadi seller ataupun kita nak contoh macam ni adalah kontrak sell sell 1. So jadi bila kita nak gunakan kontrak yang kita nak menjual kontrak sell ini, kita akan terdedah dengan keadaan boleh di-assign, position kita ni boleh di-assign. So faktor-faktor yang paling utama sekali yang kita perlu hindarkan adalah kita perlu check dulu sama ada counter-counter yang kita nak sell kontrak tu, adakah tarikh dividen yang terdekat. So jika ada tarikh dividen yang terdekat seminggu atau seminggu lebih sebelum tarikh dividen yang terdekat, kita elakkan masuk position-position yang ada tarikh-tarikh begitu. So di mana kita perlu check dulu sebelum kita nak menjual
kontrak ini adalah kita boleh pergi direct terus ke nasdaq.com. So bila di nasdaq.com ni kita boleh cari di kita boleh cari dividend history dia. Macam ini kita cari FB. So FB Meta Platform, kita klik di FB ini. Okey, bila kita nampak di bawah ini dividend history untuk FB memang tidak pernah lah. Dividend history information is presently unavailable for this company. Maksudnya dia tak pernah mengadakan dividen lah. So jadi untuk counter FB ni sesuai lah dengan apa yang kita nak strategi yang kita nak gunakan ini nanti. Contoh kalau kita gunakan let's say kata kita cari counter lain seperti Nvidia contohnya. Kalau kita tengok Nvidia di sini, okey, Nvidia ada dia punya history of dividend. So ini adalah X dividend date lah, dividend yang telah berlaku sebelum ni. So jadi macam Nvidia, okey, X dividend date dia adalah 12 hari bulan 1 2021 nantilah. So jadi ini adalah tarikh dividen yang akan datang. So ini adalah tarikh dividen, history dividen lah. So jadi kita boleh check di manakah tarikh dividen. Jika ada keadaan yang dalam seminggu ataupun seminggu lebih sebelum dividen date ni, so kita elakkan counter-counter yang macam ni lah. So jadi kita back balik kepada FB tadi. FB memang tidak ada mempunyai tarikh dividen, memang tidak ada dividen lah. So which is good untuk kita placing strategi dengan menggunakan apa ni counter FB inilah. So jadi perkara seterusnya apa yang kita nak buat untuk kali ini adalah kita nak sell dua kontrak. Kita nak sell dua kontrak call, tapi pertama kali kita nak cari di manakah at the money. Okay, so at the money ini adalah kalau kita tengok di sini pada sekarang ini harga market untuk FB adalah 346.18. So 346.18 dia duduk di tengah-tengah ni lah. So jadi tapi saya anggapkan di sini adalah dia punya apa ni at the money lah. At the money adalah 347.5 lah. So saya akan jadi saya akan jual kontrak sell di 347.5. Jadi untuk kali ini kita akan sell dua kontrak. So apa yang kita boleh buat, ini adalah satu kontrak dan kita highlightkan dia, kita beri quantity, kita jual dua kontrak. Then the next adalah kita nak beli semula satu kontrak di atas harga sell tadi. So kita beli satu kontrak di sini. Okey, ni ada dua, so kita kurangkan jadikan dia satu. Jadi okey, sekarang ni kita ada dua sell kontrak dan ada satu buy kontrak. Dan apa yang kita nak buat seterusnya adalah kita nak langkau satu harga strike ni atas dia. Jadi kita nak langkau dan kita nak beli satu lagi kontrak buy di sini. So jadi ini adalah setup untuk kita buat untuk strategi inilah. Jadi sell dua kontrak, beli satu kontrak di atas harga sell dan selang dua kontrak di bawah harga sell tadi, kita beli lagi satu kontrak. So ini adalah strategi yang kita nak gunakan untuk kali ini. Alright, apa yang anda semua perhatikan di sini, strategi ini mempunyai delta 5.36 dolar. Maksudnya 5.36 dolar ni maksudnya kenaikan harga stok ini 1 dolar, kita akan dapat profit 5.36 dolar. So kalau dia naik 5 dolar, maksudnya kita kena kalikan 5 kali 5. Macam itulah 5.36 kali dengan 5 dolar kenaikan harga stok lah, harga FB. So itu adalah bagaimana delta ini adalah membantu dalam menguntungkan position kita ni nanti. Dan juga theta adalah 0.643, maknanya kita collect theta ataupun DK yang dipanggil DK ni setiap hari 0.643. Okey, so jadi theta menyebelahi kita, delta juga menyebelah kita dan juga IV tadi juga menyebelahi kita. Jadi strategi ini
tiga faktor penting di dalam option ni semua menyebelahi kita lah. So kalau kita perasan di sini, kita punya buying power yang akan kita gunakan adalah $155 dan juga maksimum loss kita adalah serupa dengan buying power yang kita gunakan. Maksimum loss kita $155. Maksimum profit kita, maksimum saja kita boleh pergi $345. So ini adalah dia punya ukuran dia lah. Okay, so sebelum kita pergi seterusnya, macam mana kita nak analisis strategi ini untuk nampakkan clear dia. So kita boleh pergi ke atas ni dan kita tekan button analysis di sini, analysis dan juga curve. So ini adalah rupa strategi inilah yang mana dalam masa 10 hari kontrak ini, dalam masa 10 hari kita nakkan dia berada di dalam kawasan hijau ni. Okey, ini harga rendah dan ini adalah harga menaik ke atas. So tadi kita FB ni kita rasa yang dia akan duduk slightly dalam keadaan sideways, dan mungkin slightly bullish. So jadi apa yang kita boleh nampak di sini, jika pada hari 0 DTE kita punya position, contohnya harga pada 0 DTE kita berada pada lingkungan 347.5, so kita akan dapat kat sini maksimum expiry adalah $345 lah. $345 jika berada betul-betul di puncak ni lah. Jika berada di bawah sikit sini kita akan dapat 305 dan bawah lagi $280 pada 0 DTE. Dan kalau ke sini pun sama, kita akan dapat $260 dan $230 dan $155 pada jika harga berada di sini pada 0 DTE. Andai kata strategi ini terus naik, meningkat dalam masa 10 hari ini dan dia berhenti pada 0 DTE di 352, kita masih akan dapat $95 pada 0 DTE. So ini adalah keunikan strategi inilah. Jadi kita ada dua faktor yang baik untuk kita, yang mana jika keadaan position ni duduk di sideways, kita boleh dapat profit, dan jika keadaan dia naik juga kita boleh buat profit. So hanya yang kita tak nak dia adalah dia turun balik, so kita tak nak, kita akan loss lah. So di manakah kita nak letak kita punya cut loss? Kita boleh letak cut loss somewhere around here lah, dekat kaki yang kita letak ni tadilah. So jadi kalau jika harga turun sehingga ke 342.5, kita boleh terus cut loss. So bila kita cut loss kat sini, kita baru akan kerugian lebih kurang dalam $25, $26 macam tu saja. So dan pada hari 0 DTE pula, jika dia berada di sini, kita akan kerugian $155. Di mana semua kawasan merah ini kita akan kerugian $155 pada 0 DTE. So jadi kita perhatikan, jika dia naik dan berada di kawasan sini, kita biarkan saja position ini sehinggalah dia 0 DTE lah. Sebaik-baiknya kalau anda semua, kalau sebaik-baiknya kita akan tutup position ini kalau boleh 1 hari sebelum 0 DTE. Dan jika kalau anda rasa anda nak dapatkan 100%, 345 di sini contohnya, okay, anda boleh tunggulah sampai 0 DTE habis. So itu adalah position yang kita panggil broken wing butterfly lah. So position ini yang kita rasa kita boleh dapat benefit daripada dua jenis pergerakan, sideways dan juga bullish. Hanya kita tak nak dia bearish saja. So bearish kita dah siap-siap fikirkan kat mana kita nak cut loss kita punya position. Okay, so saya rasa sangat simple position ini, dan saya rasa position ini kita boleh gunakan di banyak counter-counter yang kita boleh nampak, di mana ada pergerakan yang agak daripada sideways ke bullish. So kita boleh gunakan strategi ini di masa-masa akan datang lah. Jadi sekali lagi saya rasa sampai sini saja penerangan tentang strategi ini.
Dan saya sekali lagi saya mohon bantuan dan jasa baik daripada you all semua agar dapat kongsikan video-video kami ini kepada semua kawan-kawan dan ahli keluarga atau siapa saja, dan mohon mereka tekan butang subscribe kerana kami akan sediakan semua video-video kami tentang Advanced Option yang satu-satunya dalam versi Melayu di masa-masa akan datang, insya-Allah. Anda juga boleh memohon untuk kami sediakan video tentang apa saja mengenai Advanced Option di ruangan komen. InsyaAllah kami akan cuba tunaikannya lah di masa-masa akan datang. So dengan itu saya ucapkan juta terima kasih kerana menonton dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan happy trading.